Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita berada di Masyaril Haram, ya, dalam kawasan Musdalifah, yang mana ini yang saya sebut tadi lah, tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika melaksanakan haji, Nabi bermalam di sini sehingga waktu subuh dan beribadat, berzikir, berdoa sehingga matahari tegak sedikit, cerah sedikit, kemudian barulah bergerak pergi ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah waktu hari raya haji. Kemudian tawaf dan sa'i, tahallul sebelum kembali semula ke Mina untuk melontar tiga-tiga jamrat. Ini orang yang melaksanakan haji lah. Tapi sebelum saya nak mula ni, saya nak tanya baliklah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada siapa-siapa tak nak buat umrah lagi? Tak ada Okay, kalau tak ada tak apa. Sebab kalau tak ada, kita mungkin taklah ke Ja'ranah. Sebab Ja'ranah ni tempat untuk kita niat ihram. Sebenarnya niat ihram untuk orang yang berada di Mekah, di mana-mana tanah halal. Tapi kita nak ambil fadilat sebab Nabi SAW pernah berada di Ja'ranah itu untuk berihram di sana, selain daripada Tan'im. Tapi tak apalah, kalau tak ada masalah. Kita boleh skip lah di Ja'ranah tu, tak ada apa sangat. Di sini kita nak hanya bercerita sedikit je lah. Kita dah tahu dah perjalanan haji, saya dah cerita sedikit. Jadi lepas ni kalau pergi kursus haji pun, bukan kata pergi jadi peserta, dah boleh jadi penceramah untuk orang nak pergi haji. Saya dah tahu dah, kata orang raja dah. Haji, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dia package ibadah badaniyah dan maliyah. Package ibadah yang memerlukan kepada belanja dan juga pergerakan badan selain daripada niat lah. Sebab itu Nabi SAW sebut Al-Hajj, Az-Zad, bekalan warrahilah, man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala sebut, sesiapa yang mampu kan untuk laksanakan haji, Az-Zad warrahilah, bekalan yang mencukupi dan juga kenderaan yang mampu untuk sampaikan itu. Saya sebut tadi, haji ni kena beruku. Beruku buat apa? Doa. Dekat Arafat tak ada solat, sebab kita dah salat asar secara jamak. Jadi lepas asar kan tak ada solat sunat. Jadi kita tak solat, kita duduk, kita doa. Ada yang baca Quran. Kemudian bergerak pergi ke Musdalifah, salat fardu jamak, takhir. Kemudian kita duduk sambil berdoa. Ada yang baca Quran. Kemudian pergi pula ke Mina, melontar jamrah Aqabah, pergi ke Kaabah, tawaf ifadah, sa'i haji. Semua itu ada kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Kerana Kaabah itu dibangunkan semula oleh Nabi Allah Ibrahim. Sa'i itu ada kaitan dengan Hajar. Kita melontar berdasarkan riwayat Ibn Abbas adalah disebabkan oleh kerana Nabi Ibrahim melontar iblis ketika mana menggoda dia untuk dia bawa Ismail nak pergi sembelih. Haji ialah satu ibadah yang sangat rapat dan sangat dekat dengan Nabi Allah Ibrahim. Sehingga kan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam Al-Quran, setelah Nabi Ibrahim membina semula Kaabah, ada khilaf di kalangan para mufassirin. Ada yang mengatakan Kaabah itu sebelum ini telah dibina tapi telah musnah, dibangunkan semula oleh Ibrahim. Ada yang kata tak, Ibrahim yang mulakan dulu. Ada khilaf di kalangan para ulama mufassirin. Tetapi Ibrahim itu di antara orang yang bina Kaabah. Sehingga kan apabila Kaabah itu dibina, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ayatina min kulli fajjin hamid. Yang bermaksud, wa adzin fin nas, Ibrahim, kau pergi seru manusia bil hajj, seru manusia untuk laksanakan haji. Ya'tuka rijala,
supaya mereka ni boleh datang dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan mereka boleh jalan dalam keadaan menaiki unta. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka boleh datang dalam keadaan unta tu datang daripada segenap pelusuk yang jauh. Haji sangat dekat dengan Ibrahim supaya kita sedar agama kita ini agama yang dekat dengan Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi SAW menyebutkan bu'istu bil hanifiyyati samhah, aku diutuskan dengan satu agama yang hanif dan agama yang samhah, agama yang bertolak ansur. Ibrahim itu juga digelar sebagai hanif. Dan anak-anak kita pun sebahagian orang Melayu bubuh nama anak dia Hanif. Apa itu Hanif? Hanif itu ialah agama yang tidak ada syirik dan tidak cenderung kepada syirik. Kenapa Ibrahim? Mungkin ada sebahagian dia tahu. Ibrahim alaihi salam di antara nabi, di antara rasul yang Allah Azza wa Jalla muliakan dengan gelaran Khalilur Rahman ataupun Khalilullah. Perkataan Khalil diambil daripada perkataan khullah. Apa itu khullah? Khullah itu sebahagian ulama tafsir sebut imtila'ul qalbi bil mahabbah lillah, penuhnya jiwa dengan rasa cinta pada Allah. Bila sebut Khalilullah, ada dua orang je yang layak digelar Khalilullah. Orang lain tak dapat. Nabi lain tak dapat. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Allah Ibrahim digelar Khalil? Siapa yang meneliti sirah perjalanan Nabi Allah Ibrahim, dia akan mengerti. Nabi Allah Ibrahim disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kepada Allah, seru kaum dia untuk meninggalkan syirik. Seru kaum dia untuk tinggalkan syirik, termasuk bapak dia sekali lah. Walaupun ialah Al-Imam Fakhr Razi tak suka baca bapak dia, kata bapak saudara dia. Tapi kalau kita lihat kepada zahir ayat Quran, kita lihat kepada zahir hadis Nabi SAW, clear itu memang bapak dia yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dia seru kaum dia untuk ibadat kepada Allah. Dia berhujah dengan kaum-kaum dia. Kaum-kaum dia tak boleh nak jawab hujah dia. Tapi biasalah manusia bila tak boleh nak jawab, mereka akan gunakan kuasa. Mereka akan gunakan kuasa. Tangkap Ibrahim, bakar dia. Tuan-tuan, hari ni kalau orang kata kat kita, katalah kita duduk dalam satu negara, negara tu tangkap kita atas satu kesalahan yang kita buat, dia kata esok awak akan dibakar, kita rasa apa? Mesti kita kata tak apalah tuan, tuan nak kata apa, saya ikut je lah. Nak kena bakar ni bukan benda yang ringan. Api dibakar besar. Nabi Ibrahim tak tahu pun yang api itu akan jadi sejuk untuk dia, tapi dia rela, dicampak masuk. Sehingga Allah Ta'ala kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, kau jadi sejuk, kau jadi selamatlah untuk isteri Ibrahim. Ibrahim tak terbakar. Nabi Ibrahim cekal. Allah Azza wa Jalla takdirkan Nabi Ibrahim terus berdakwah, ajak orang, tak jemu. Sampai satu ketika Nabi Ibrahim berumur tua, tak nikah, tak dapat anak. Nikah, tak dapat anak. Orang yang dah kahwin dia tahu, bila nikah tak dapat anak ni satu tekanan juga untuk dia. Lagi tekanan bila orang yang kahwin selepas dia dapat anak dulu. Allah uji, dia tak dapat anak, lambat. Kemudian dia bersama dengan Hajar. Dengan Hajar dia dapat anak, anak yang ditunggu-tunggu, iaitulah Nabi Ismail.
Dia dapat Nabi Ismail waktu dia dah berumur, waktu dia dah tua. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya baru dapat anak. Baru dapat anak, baru 40 hari. Dan saya rasa berbeza perasaan waktu dapat anak sulung, waktu kita muda. Waktu bila kita dah dapat anak yang bungsu ni, kita dah tua sikit, perasaan tu berbeza. Samalah macam tok dengan opah dapat cucu. Mana? Betul tak? Sama. Opah dengan tok dapat cucu, kalau dia jaga cucu, tak sama macam mak opak jaga. Special treatment. Kalau nyamuk gigit cucu tu, opah gigit nyamuk tu balik. Itulah dia punya gambaran dia tu, punya sayang. Nabi Ibrahim dapat anak dalam keadaan tua. Dia sayang anak tu, dia tunggu lama Allah Ta'ala bagi. Sehingga kan satu ketika Allah Ta'ala takdirkan Nabi Ibrahim terima mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ismail, aku mimpi, dalam mimpi tu aku sembelih kau. Apa pandangan? Ismail tahu bapak dia Nabi. Bapak dia Nabi, mimpi Nabi, wahyu. Itu arahan daripada Allah. Arahan yang Nabi Ismail kena sembelih anak dia dengan tangan dia. Nabi Ismail kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah seperti mana yang disuruh. Kau akan dapati aku termasuk dalam orang-orang yang sabar. Ayah kita bangun pagi, Reza, malam ayah mimpi sembelih kau hidup-hidup. Apa pandangan kau? Reza kata apa? Ajigaki tu. Kan? Itu kalau ayah kita lah. Nabi Ibrahim, dia sebut kepada Ismail. Ismail kata, wahai ayahku, kau buat apa yang dilaksanakan. Tu yang masih dia bawa tu, syaitan tu ikut tu. Tu yang kita melontar 3 jamrah tu. 3 tempat tu syaitan tu muncul. Dalam riwayat Ibn Abbas disebut 3 tempat tu syaitan muncul. Kau betul kena sembelih anak kau ni, wahai Ibrahim. Anak yang kau tunggu Tuhan bagi, tiba-tiba Tuhan tu suruh kau sembelih dengan tangan sendiri. Dia tak boleh sub kontrak, tak boleh. Kalau sub kontrak boleh lah, aku tak mau tengok kau sembelih anak aku ni, aku tak mau tengok. Tak, kena sembelih dengan tangan ni. Nabi Ibrahim lontar iblis. Ini semua gangguan yang akan mengganggu aku. Dia melontar, dia lontar, dia lontar. Dia tak tahu pun yang Allah Ta'ala akan tukar sembelihan tu dengan yang lain. Dia tak tahu. Tapi sehingga bila mana dia sadar, dah ready, Allah Ta'ala kata apa? Engkau membenarkan mimpi kau, wahai Ibrahim. Sebelum tu lagi Allah uji juga. Kan dapat Ismail kan? Dah dapat. Dia suruh pergi tinggal pula dekat Mekah. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami Rabbana, sesungguhnya aku meletakkan zuriat aku di sini, di satu lembah yang tak ada tumbuhan, kering. Kering kontang, tak ada apa. Kering. Nabi Ibrahim bawalah Ismail dengan Hajar, dia kecil. Hajar dah bawa gendong Ismail. Kita lah, kita anak kecil, bila kita nak pergi outstation seminggu, agak-agak bagi duit belanja tak? Bagilah. Penuhkan peti ais dengan makanan supaya dapat bekalan. Nabi Ibrahim apa yang nak bagi sangat? Nak tinggal tak tahu sampai bila, di tempat yang tak ada orang, tak ada tumbuhan, tak ada air. Letak-letak. Nabi Ibrahim pun ambil kenderaannya nak patah balik. Hajar panggil, ya Ibrahim. Hei Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Ibrahim, Allah ke yang suruh kau tinggalkan kami kat sini? Ibrahim kata, ya. Fala yudhi'una Allahu idh. Hajar kata, kalau begitu Allah sekali-kali tak akan sia-siakan kami di sini. Kau gimana? Masya Allah.
Ibrahim dan keluarganya, Ibrahim, Hajar dan Ismail. Tiga-tiga ni lambang satu keluarga yang setia kepada Allah. Sebab tu bila kita salat, kita kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana kau selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim juga berjuang. Untuk apa? Saya sebut tadi, Ibrahim digelar Khalilullah, sehingga Syekh Abdul Rahman Al-Tariqi menyebutkan semua ujian yang Allah Ta'ala bagikan Ibrahim ni bermula daripada kena bakar, lepas tu kena tinggal anak dekat satu ruang yang kosong sebelum Allah Ta'ala bagi dekat hajat Zamzam, kemudian kena sembelih yang akhirnya ditukarkan dengan sembelihan yang lain. Semua ni Ibrahim lalui ujian ini dengan cemerlang. Dengan cemerlang. Lulus. Cemerlang. Excellent. Allah gelarkan dia Khalilullah. Kenapa Khalilullah? Kerana dia telah membuang semua perasaan cinta dia terhadap makhluk. Dia buang semua. Aku cinta pada Allah. Itu yang utama. Maka itu jugalah yang kita kena tiru. Sebab kadang-kadang dalam dunia ni Allah Ta'ala bagi kita musibah kan. Kereta kena langgar, kereta bercalon, kasut baru beli LV hilang. LV ada kasut? Saya tak tahu sangat kan? Tapi orang tu sebut-sebut jugalah. Beg Prada hilang. Cermin mata pecah, baru beli. Allah nak uji supaya kita buang dunia daripada sini. Jadi mudah-mudahan ada kat sini, ambillah semangat tu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua nanti Syekh Wan Syukri boleh tambah sikit lah, InsyaAllah. Kalau kata tambah sikit, tambah banyak pun tak apa, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh berkumpul untuk sedikit kita mengingati akan lambang al-Islam yang dibawakan oleh Nabi besar kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dia itu menghidupkan millah apa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum daripada. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dia sebagai Abul Anbiya, bapa segala-gala Nabi lah. Dan dia ni sebagai orang Islam, orang Muslim seperti kita. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu daripada golongan Yahud, dan tidak juga Ibrahim itu daripada golongan Nasara. Sedangkan Nabi Ibrahim itu ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tunggal, tidak menyengutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu Nabi besar kita Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kata Dr. Rora tadi, iaitu Allah Ta'ala mengambilkan dia sebagai kekasih. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilkan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, kerana hati dia tadi itu beri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cobakan dia boleh lepaskan dengan cara sempurna. Walaupun apa-apa pun, sama ada kes yang berlaku dengan ayah dia, cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembelih anak dia, cobaan Allah Ta'ala supaya tinggalkan anak dia dan isteri dia di tempat yang tidak ada makan dan minum. Segala-gala perkara tadi itu Ibrahim boleh melaksanakan dengan cara sempurna,
Tak lain tak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala dijanji di atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Barang siapa tinggalkan satu urusan kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan balas ataupun ganti perkara itu lebih baik lagi daripada apa yang dia itu kerja. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, kena ingat satu perkara, kata kita ni adalah ummah yang nak ikutnya jenjak langkah yang dilangkahkan oleh para rasul, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jadi sentuhkan hati saya sedikit tadi, apa yang Dr. Rara kita kata, katakanlah kita apabila salah, kita senantiasa selawat di atas Nabi Ibrahim AS. Sedangkan kalau kita tengok peristiwaan yang minta supaya mengurangkan sembahyang itu Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, apakah yang difardukan di atas engkau dan di atas umat engkau ya Muhammad? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, 50 waktu Allah Taala memfardukan di atas kita, di atas umat aku. Nabi Musa AS kata, umat kamu tadi tak kuasa nak mengerja, umat kami ni gagah lagi. Tapi kalaulah perkara ni diberlakukan ataupun difardukan di atas umat engkau ya Muhammad, tak kuasa sama sekali. Irja', kembalilah kelik pada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Taala itu mengurangkan perkara tersebut. Sampai kan naik ulang alik sehingga tinggal lima waktu yang kita senantiasa salah sehari semalam ini. Walaupun begitu, kita tidak ada selawat musawiyah. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak fikir dengan logik akal, sepatut kita selawatlah juga di atas Musa alaihi salam. Sebab dialah yang menyebabkan kita tadi itu boleh semaya 5 waktu, tak kena semaya 50 waktu. Walaupun begitu, umat Nabi kita Muhammad SAW, iaitu umat al-ittiba', umat ikut jenjak langkah yang dilangkahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak adanya perkara-perkara yang kita nak mikir dengan akal kita, istihsan dengan akli kita, itu perkara-perkara yang tak baik. Satu peluanglah yang kita boleh ikut Dr. Rora kita untuk kita mengerjakan umrah di atas jalanan yang ditinggal contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni boleh niatkan untuk kita mari berhaji bersama dengan beliau dan syarikat kita ni. Mudah-mudahan perkara itu kita dapat sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'il jannah. Haji yang sempurna, yang turutnya jenjak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan malaikat syurga Allah Ta'ala, hanya 2. Itulah sedikit daripada apa yang kita boleh kongsikan supaya tidak melewatkan masa. Maaflah Doktor, apa yang kita boleh kongsikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.